Kita sambung sikit dengar hadis-hadis Nabi SAW daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bab 82. Babu husnil malakah, bab pada menyatakan perlakuan baik terhadap hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita rafa' ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, nikmat, berkat dan rahmat daripada Allah. Dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah pada hari Jumaat yang mulia, Sayyidul Ayyam, untuk kita nantikan masuk waktu solat fardu Jumaat sebentar lagi, dan dapat kita beriktikaf di rumah Allah. Mudah-mudahan duduknya kita sentiasa diganjar dengan ganjaran pahala dan mendapatkan doanya para malaikat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat ke atasku 1 kali, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali, yakni diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali rahmat. Mudah-mudahan sentiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuntutan untuk kita memperbanyakkan selawat sebanyak-banyaknya, khususnya pada hari Jumaat. Kalau boleh sepenuh-penuh hari kita isikan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu kepada junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kam aja'alu laka salati fil yaum, ya Rasulullah, berapa banyak aku nak kena berselawat kepadamu dalam seharian? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak ingin membebankan para sahabah, ma syi'ta, terpulang kamu, berapa banyak kamu nak selawat, terpulang kamu. Maka diberi cadangan oleh Sayyidina Ubay, ar-rubu', bagaimana kalau aku berselawat 1/4 daripada hariku, suku hari. Kalau kira daripada 24 jam, suku hari, 24 jam bahagi 4, 6 jam selawat. Kalau suku hari. Kalau yang lebih realistik sikit, tolak 8 jam waktu tidur lah. Tolak 8 jam waktu tidur, 24 jam tolak 8, tinggal 16. Jadi 16, 1/4 daripada 16, 4 jam. Jadi Sayyidina Ubay sebut, kalau aku selawat 4 jam sehari macam mana? Ditanya pada Nabi SAW. Maka jawab baginda SAW, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Terpulang kamulah, tapi kalau kamu tambah lagi bagus. Jadi 4 jam yang dicadangkan oleh, ataupun 1/4 yang dicadangkan oleh Sayyidina Ubay tadi, Nabi kata terpulang, okey je. Tapi kalau tambah lagi bagus, Nabi kata. Jadi kalau kita 4 jam tu saja sudah banyak dah. Nak selawat 4 jam kan, 4 minit pun agak-agaknya payah kita. Nak spend masa 4 jam dalam sehari untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Sebab Nabi sebut kalau tambah lagi bagus, maka disebut oleh Sayyidina Ubay,
Bagaimana kalau an-nisf, separuh hari? Kalau 16 jam tadi, 8 jam lah saya selawat. Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Terpulang kamu, kalau kamu tambah lagi bagus. Nabi sebut lagi perkataan tambah. Ketiga ditanya oleh Sayyidina Ubay, thuluthain ya Rasulullah, kalau 2/3 daripada hariku ku berselawat macam mana? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam masih dengan jawapan yang sama. Ma syi'ta, terpulang kamu, fa in zitta fa huwa khairun lak, kalau kamu tambah lagi lebih bagus. Jadi kalau 2/3 hari pun Nabi kata tambah lagi bagus, maka jawab Sayyidina Ubay, kalau begitu akan ku habiskan masaku seluruhnya seharian untuk ku berselawat ke atasmu ya Rasulullah. Penuh hari selawat. Jadi apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan perakuan daripada Sayyidina Ubay? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idan yukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka. Kalau sungguh begitu, maka akan dicukupkan keperluan-keperluanmu oleh Allah, dan akan diampunkan dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh buat tu, keperluanmu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis ini, kita tahu bahawa bolehnya mengkhususkan sesuatu ibadah yang kita nak khususkan untuk kita penuhkan masa kita. Dia masing-masing orang dia ada keselesaan, kesukaan dia pada setiap bentuk ibadah. Ada orang suka selawat, ada orang suka baca Quran. Sehari-harian dia nak baca Quran, boleh tak? Boleh lah, tak masalah. Kita tengok baru-baru ni pun saya pergi majlis syahadah, budak-budak tahfiz start pukul 4:30 pagi, straight baca tanpa salah. Nak tengok dia punya syahadah hafazan dia sampai pukul 12 malam. Berhenti kejap, makan dengan semayang straight daripada sebelum subuh sampai tengah malam, habis 30 juzuk. Dia ada syarat dia, berapa minimum, bawah 10 salah, bawah 5 salah, saya tak ingat lah. Tapi subhanallah, itu sehari-hari perhabis baca Quran. Sehari-hari habis baca Quran. Dan ada hadis yang menyatakan bahawa orang yang baca Quran sampai dia tak sempat doa untuk diri dia sendiri, maksudnya habis banyak masa dia lah dengan Quran, Allah Ta'ala akan bersegera dalam menunaikan hajatnya lebih awal daripada orang yang sempat doa minta ke Allah Ta'ala untuk diri sendiri. Dia perhabis masa dia untuk ibadah, untuk baca Quran. Orang yang banyak masa sempat doa minta hajat dia pada Allah, yang itu duduk belakang. Yang Allah bagi keutamaan hak orang yang banyak ibadah tadi sampai dia tak sempat doa pun untuk hajat dia sendiri. Sampai begitu sekali. Jadi samalah dengan selawat ni. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku akan perhabiskan masa aku sehari-harian selawat. Nabi kata kalau begitu dicukupkan nanti oleh Allah keperluan-keperluan hajat kamu, dan dosa-dosamu juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seruan itu sebagai mukaddimah ini, marilah sama-sama, khususnya hari Jumaat, hari yang dituntut untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di samping dengan kita melaksanakan juga amalan-amalan yang lain untuk kita pelbagaikan. Kita sambung sikit dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bab 82. Babu husnil malakah, bab pada menyatakan perlakuan baik terhadap hamba. Jadi hukum-hukum perihal hadis-hadis berkenaan dengan tuan dan hamba ini, boleh kita ekstrak, boleh kita aplikasikan adab-adabnya
dalam dunia pekerjaan kita. Walaupun kita bekerja bukanlah kita jadi hamba kepada majikan kita. Ya, tetapi konsepnya, konsep khidmat. Ya, hamba ni kerja dia khidmat pada tuan dia. Dia dimiliki oleh tuan dia. Ya, maka dia menerima arahan-arahan daripada tuan dia, dan dia kena laksanakan arahan-arahan tuannya. Itulah hamba kerana dia milik tuan dia. Tapi kita, pasal kita bekerja, ada aku janji, kita ikat janji dengan company kita atau dengan bos majikan kita. Apabila kita bekerja, dia akan bayar upah, gaji atas penat lelah kita, dan kita akan jalankan kerja yang dia minta untuk kita jalankan. Khidmat lah. Ya, khidmat. Dia perlukan khidmat kita dan kita khidmat pada dia. Jadi hadis-hadis selepas daripada ini banyak yang kita boleh ambil adab-adabnya, ya, pada perihal career kita ataupun pekerjaan kita, dalam kita berurusan sehari-harian mencari nafkah untuk ahli keluarga kita. Wabihi ilaihi qala hadatsana Hafs ibn Umar qala hadatsana Umar ibn al-Fadl qala hadatsana Nu'aim ibn Yazid qala hadatsana Ali bin Abi Talib salawatullahi alaihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula qala ya Ali i'tini bi tabaqin aktub fihi ma tadillu ummati ba'di fa khashitu an yasbiqani fa qultu inni la ahfadhu min dhira'is sahifah wa kana ra'suhu baina dhira'i wa 'adudi yusi bis salati waz zakati wa ma malakat aymanukum wa qala kadhaka hatta fadat nafsuhu wa amarahu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man syahida bihi ma hurrima 'alan nar. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib salawatullahi alaihi wa radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi tatkala sakit berat, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Ali, tolong bawa kepadaku tempat tulis. Akan dituliskan padanya sesuatu yang umatku tidak akan sesat sesudah kewafatanku. Tolong bawa ambil pen dengan kertas, tengok tempat tulis, nak minta tuliskan pesan-pesan wasiat, ya, yang dengan pesan ataupun wasiat ini nanti umatku tidak akan sesat. Jadi wasiat sebelum daripada meninggal dunia untuk ahli waris adalah sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Wasiat yang selalu orang fikir adalah tentang harta, tapi jarang sekali orang memikirkan wasiatnya tentang wasiat iman. Bagaimana kalau harta kita fikirkan, kita nak wariskan harta kepada waris kita supaya waris kita dapat survive, hidup, dapatlah bantu hidup dia sikit, ya, dengan ada duit pusaka, rumah, ya, adalah tempat berlindung. Itu tujuan kalau kita bagi harta pusaka kita kepada waris, untuk survival dia waktu hidup, untuk hidup, ya, selepas daripada kematian kita. Terlebih-lebih lagi kalau anak kecil-kecil lagi. Kalau anak kecil-kecil lagi banyak, masih banyak nak pakai duit, ya, isteri pula mungkin akan menghadapi kesukaran setelah menjadi balu. Jadi adalah sedikit harta pusaka tadi untuk dia uruskan kehidupan anak-anak. Namun ramai yang tidak mengambil berat tentang wasiat iman. Survival akidah diperingatkan supaya nanti setelah ketiadaan kita, keturunan kita tidak jatuh, ya, kepada kekufuran ataupun jatuh, ya, kepada kesesatan. Itu juga perlu diperingatkan, diwasiatkan. Tengok apa yang Nabi SAW wasiatkan, ya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku khawatir, aku risau baginda SAW akan mendahuluiku. Mendahuluiku maksudnya apa? Takut on the way nak pergi ambil pen dengan kertas ataupun tempat tulis tadi tu, Nabi SAW wafat dah. Takut tak sempat nak dengar apa wasiat Nabi tadi sementara nak pergi ambil, ya. Jadi kita ketahui bahawa ajal kita tu memang hanya di antara kerdipan mata sahaja sebenarnya.
Cuma manusia ni dia panjang angan-angan. Dia merasakan umurnya itu masih jauh, umurnya itu masih panjang. Walhal hakikat umur yang kita betul-betul ada pada kita hanyalah di antara dua kerdipan mata saja. Kita sedang celek, dan kita pejam, mungkin tak buka dah. Dan apabila kita sedang pejam, celek, mungkin tak pejam dah, dipejamkan oleh orang. Ada orang mati mata terbuka tak? Jadi dalam keadaan mata terbuka tu, orang yang tahu dia akan tolong tutupkan. Hatta nak kedip pun tak sempat. Mata tengah terbuka, Allah Ta'ala ambil nyawa di kala itu, nak kedip tutupkan mata sendiri pun tak, orang lain yang tolong tutupkan. Jadi itulah hakikat kehidupan kita. Disebabkan itu Sayyidina Ali tadi terus, ya Rasulullah, aku risau kalau aku pergi ambil, on the way nak pergi ambil tempat tulis ni, kalau engkau wafat, tak sempat dah aku nak ambil apa yang nak disabdakan. Lalu aku pun berkata, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya aku akan menghafal daripada sehasta lembaran. Maknanya Sayyidina Ali minta Nabi cakap dululah. Tak apa, bagi tahu dulu, saya akan hafal. Sehasta lembaran, sehasta panjang lah kan. Panjang ni pun tak apa, saya akan hafal. Nanti saya akan tulis kemudian. Sebab apa? Supaya dapat ambil apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis pun macam tu dalam riwayatkan hadis. Banyak keadaan para perawi hadis, bila mereka minta, mereka ada hafalan kan. Perawi hadis ni mereka ada hafalan dan mereka ada kitab, ada catatan hadis. Jadi kebiasaannya majlis mereka riwayatkan hadis, mereka akan riwayatkan daripada kitab mereka, apa yang dah dikumpulkan daripada hadis-hadis. Jadi sebahagian perawi hadis, bila mereka minta hadis, saya nak minta apa yang tuan ada daripada riwayat yang pernah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta tuan bacakan daripada kitab tuan. Bila dia nak pergi ambil kitab dia, berapa banyak perawi yang tahan dulu, pegang tangannya. Nanti. Jangan pergi ambil kitab dulu. Saya takut on the way awak nak pergi ambil kitab tu, awak meninggal. Jadi saya tak sempat nak riwayatkan hadis itu sebab on the way nak pergi ambil kitab meninggal. Jadi nanti dulu. Awak bacakan dulu hadis itu mengikut hafalan awak, kemudian pergi ambil kitab, kemudian baca sekali lagi daripada kitab. Supaya apa? Kalau dah dibacakan dan saya dah hafal apa yang saya dengar daripada hadis itu, maknanya tak terluputlah. Walaupun dia pergi ambil kitab tu meninggal dunia pun, maknanya dia sudah dapat meriwayatkan hadis tersebut dengan hafalannya. Jadi perkara ni perkara yang berlaku sama. Sayyidina Ali nak ambil wasiat daripada Nabi, para perawi hadis nak ambil wasiat, nak ambil hadis daripada perawi-perawi yang lain, pun keadaannya sama. Mereka sangat menghargai setiap saat daripada umur yang mereka ada. Jadi kita pun kena sedar gitulah. Yang umur kita tu hanyalah di antara dua kerdipan mata saja. Macam-macam perkara boleh berlaku. Kata Sayyidina Ali, adalah kepala baginda sallallahu alaihi wasallam di antara pangkal lengan dan tanganku. Jadi sebelah lah, dekat. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berpesan mengenai yang pertama, solat. Tengok benda pertama Nabi pesan, jaga semayang. Jaga semayang. Yang inilah pun kita kena pesan ke anak-anak kita. Kadang-kadang kita kata, kesianlah budak lagi. Biarlah, ujung minggu kan, hari biasa dia dah bangun awal nak pergi sekolah. Ni ujung minggu tidur. Tak apalah, bagi cuti lah semayang subuh dia kan. Ujung minggu bagi cuti semayang subuh. Pasal apa? Kesian lah nak kejut. Kesian. Itu namanya kesian tak bertempat. Kesian tak bertempat. Sebab apa? Kalau kita fikir tanggungjawab untuk kita pesan mereka untuk solat ni sebenarnya sangat berat. Sangat berat. Hatta bukan kepada anak-anak, diri kita sendiri pun kita
pesan suruh jaga solat. Lebih-lebih lagi untuk kita didik anak-anak kita untuk jaga solat. Jadi jangan sebab kesian tadi tu. Lebih kesian sepatutnya kalau mereka jadi lalai, dan tidak mementingkan solat, kemudian mereka hidup hatta lepas daripada ketiadaan kita dengan tidak mempedulikan solat, kerana kita tak pernah ambil tahu. Sebab kesian sangat dekat dia waktu kita ada. Kesian nak kejut dia. Bahkan dalam hadis disebutkan 10 tahun dah boleh mula pukul untuk didik. Pukul untuk didik, bukan untuk belasah dia kan. Untuk didik. Jadi itu yang Nabi wasiatkan. Yang pertama as-salah waz zakah. Yang kedua adalah zakat. Jaga solat ni paling penting sekali. Kekuatan umat Islam itu terletak pada solat. Kita tengok bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel itu. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Bukan tak pernah tinggal sembahyang subuh, kan? Tak pernah tinggal sembahyang berjemaah, tak pernah tinggal qiyamul lail. Sampai begitu sekali solat dipentingkan, dan itu adalah punca bagi sesuatu kemenangan, iaitu munajat. Bagaimana kuatnya munajat hamba-hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua zakat. Zakat ni kewajipan sosial. Kewajipan sosial. Sebab apa kewajipan sosial? Rezeki berbeza-beza. Ada orang Allah bagi rezeki banyak, ada orang Allah bagi rezeki sempit. Tapi setiap orang Allah bagi bahagian kehidupan. Yang duit banyak pun hidup, yang duit sikit pun hidup, yang tak ada duit pun hidup. Tapi macam mana kehidupan mereka itu? Allah Ta'ala letakkan ada tanggungjawab sosial di antara sama-sama umat Islam. Umat Islam ni, orang beriman ni, kata Nabi SAW, kal bunyan. Bukan orang bunian. Bunyan ni, orang Melayu kata jin. Bunyan, alam bunyan. Bukan, bunyan ni binaan. Seperti sebuah bangunan. Orang beriman dia mesti rasa macam satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, saling menguat di antara satu sama lain. Tiang dah ikat tiang, konkrit dah konkrit kuat, bubuh ikat bata dinding menguatkan tiang, kemudian bumbung dipasang pada tiang dan dinding. Jadilah satu bangunan yang menguatkan di antara satu sama lain. Jadi begitulah orang-orang yang beriman. Samalah zakat tadi. Ada orang Allah Ta'ala bagi lebih rezekinya. Jadi dalam rezekinya itu ada rezeki orang lain. Allah Ta'ala minta. Tak banyak pun. Sikit aja. Kalau orang meniaga, orang yang bertani, orang yang menternak, orang yang banyak duit simpan emas, itu semua kena zakat. Dan zakat ni dia ada dua benda lah yang terlibat. Satu namanya haul, yang kedua namanya nisab. Duit kita RM13 dalam dompet, itu tak kena zakat. Memang sikit. Dia ada nisab dia ada kadar minimum. Duit simpan banyak ni barulah kena charge sikit. Dikeluarkan sikit untuk dibersihkan harta kita. Hak tu bahagian orang miskin, bahagian asnaf. Yang 8 orang, 8 golongan yang layak untuk dapat. Yang mana mereka ni struggle dalam kehidupan. Struggle dalam kehidupan. Jadi sebagaimana tadi disebut, orang beriman ni saling dia kuat menguatkan di antara satu sama lain. Jadi orang yang ada rezeki lebih, dia keluarkan sedikit bahagian, tak banyak pun kan, tak banyak. 2.5% tak banyak. Kalau bela kambing 40 ekor baru cukup dia punya nisab. Ada 40 ekor bela sampai cukup tahun, haul. Yang kedua istilah dia haul. Kita bela 40 ekor baru sebulan, tak kena zakat. Dia mesti ada sampai masa dia simpan tu, cukup tahun. Haul dia. Cukup haul, bela dah lebih 40 ekor, keluar seekor. Zakatnya seekor saja. Masih dapat dimanfaatkan 39 ekor lagi. Bukan Allah Ta'ala minta banyak tu. Kamu fikirlah saudara kamu yang susah tu, dia nak cari makan payah. Bukan dia tak usaha.
Kita pun jangan terlalu lancang lah mulut kita, walaupun ada bentuk kebenaran, tapi jangan kita terus pukul kata, ni jadi miskin ni pasal malas tak. Ada orang memang Allah atur hidup dia usaha macam-macam dah, tak dapat naik kadar kehidupan dia kerana rezeki dia adalah Allah Ta'ala nak uji. Allah uji dia dengan kemiskinan, satulah. Dan Allah uji juga orang kaya-kaya. Adakah mereka fikir tentang hak orang miskin yang ada dalam harta orang kaya yang Allah Ta'ala letakkan? Dua-dua kena uji. Orang kaya pun kena uji, orang miskin pun kena uji. Jadi itu Nabi pesan zakat. Tengok kehidupan kita. Apa lagi Nabi wasiatkan? Dan baginda mewasiatkan untuk malakat aimanukum, berkelakuan baik kepada hamba-hamba yang dimiliki. Sini syawahid hadis ni lah. Antara wasiat Nabi pesan, orang yang ada hamba yang khidmat ke dia, buat baik, jaga elok-elok. Kalau konteks kita sekarang, orang jadi bos, ada orang sanggup kerja dengan dia, khidmat dengan dia, tolong dia. Kalau dia berniaga, nak cari keuntungan, dia set up modal apa semua, memanglah. Tapi yang duduk jaga kedai dia daripada 10 pagi sampai 10 malam tu, dia pun tak sanggup nak duduk situ waktu macam tu. Kalau dia seorang buat pun dia tak larat nak buat, maka dia ambil pekerja. Adalah orang yang sanggup khidmat dengan dia, dibayarlah gaji tu, dia ambil untung berapa, 70%. Contohnya hak yang pekerja tadi dia bagilah sikit, 30%. Ataupun dia bagi gaji bulanan ke upah harian ke, ikutlah macam mana kontrak di antara majikan dan pekerja. Jadi antara wasiat Nabi suruh jaga elok-elok. Orang ni Allah Ta'ala letak dia tu mau khidmat pada kamu. Walaupun kita kata ya, dia dibayar gaji, kan? Hamba tak dibayar gaji. Memang hamba tu tak dibayar gaji. Tapi hamba Nabi SAW suruh jaga makan dia, jaga pakai dia, tempat tinggal dia. Dia beri nafkah. Tak dibagi gaji, tapi diberi nafkah. Maknanya sebab apa? Sebab dia khidmat. Khidmat dia bukan untuk dipakai, untuk didera dia, untuk dia diseksa dia dengan pekerjaan yang dia tak mampu untuk laksanakan. Nanti hadis-hadis yang belakang-belakang lebih banyak, lebih detail Nabi bagi panduan. Ya. Cuma ini antara wasiat Nabi waktu Nabi tengah nazak. Waktu dah hampir-hampir kewafatan Nabi, tengah sakit berat, ya, itu antara perkara yang Nabi concern. Dia biasanya orang kalau sebelum meninggal ni, benda dia cakap benda penting-penting ya. Kalau tak penting, biasa orang tak sebut lah tengah-tengah nazak, tengah sakit lah. Kalau dia sebut tengah-tengah nazak tu, benda tu mesti penting. Jadi kenapa yang sampai Nabi sebut solat dia penting, zakat dia penting, tiba-tiba Nabi sebut ma malakat aimanukum, buat baik dengan orang-orang yang kamu miliki, ya, orang-orang yang hamba-hamba dimiliki, orang-orang yang khidmat pada kamu, buat baik pada mereka. Itu Nabi pesan. Maksudnya benda tu penting. Ada ke orang tengah-tengah nazak nak meninggal panggil anak dia, kau tolong tukarkan pedal basikal ayah tu. Penting tak tu? Tak penting untuk dia. Tiba-tiba pesan wasiat tukar pedal basikal ayah. Tak apalah, pedal basikal tu ayah tak boleh kayuh dah pun. Tu pandai-pandai lah saya ni, kalau saya nak kayuh saya tukar lah. Dah kau kena tukar, benda ni penting. Kata, apa yang pentingnya waktu-waktu macam ni? Dah. Biasanya kalau disebut mesti penting, ya, bagi orang-orang yang sudah menghampiri kepada umur-umur yang begitu. Jaranglah nak cakap benda tak penting, ya. Jadi daripada sini kita tahu bila Nabi sebut ni penting, benda tu penting, ya. Dan Ali radhiyallahu anhu telah mengucapkan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam pesan, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi lega. Ini satu lagi, dia panggil takkid hafalan. Tadi Sayyidina Ali kata, kau sebut dululah, aku nak ambil, takut tak sempat. Takut wafat. Jadi Nabi pun pesan wasiat tadi. Lepas dipesan wasiat tadi, ya, maka Sayyidina Ali ulang balik. Apa yang Nabi sebut tu, satu diulang balik beberapa kali. Sehinggalah baginda SAW lega. Maksudnya apa? Benda ni dah lekat dah dalam
dalam kepala dia. Itu namanya takkid hafalan. Jadi kalau kita tanya 2-3 kali tu boleh tak? Boleh lah. Tanya untuk confirmation supaya kita tahulah betul-betul ada kan. Sama ada kita ada pekerja ya, untuk dikonfirmasikan. Tanya balik kan contohnya. Ada 3 benda saya suruh buat tadi, apa dia? Dia pun ulang balik. Yang pertama, yang kedua tak ingat lah. Tak ingat dah kena takkid balik. Sebab tu orang suruh tulis, contoh kan. Jadi dia tak tulis, dia kata tak apa, saya ingat. Jadi macam order dekat kedai mamak pula kan. Maggi goreng tak nak sayur 1, telur mata 2, letak belah kanan belah kiri 1. Dia punya order macam-macam. Tak tulis ke? Tak apa, saya ingat. Saya ingat. Datang order Maggi sampai kuatiau. Telur minta 2 sampai 5. Aduh sudah, tadi cakap dah. Dia tak takkid. Tapi ada setengah restoran kan dia buat macam tu kan. Lepas kita order tu kan dia akan baca balik. Okey encik, tadi tom yum 1, tak nak pedas. Lepas tu ni dia akan takkid balik. Bukan teh tadi, saya cakap tadi kopi tadi. Kan jadi bila ada takkid ni satu perkara yang bagus dan ini diamalkan ya, hatta dalam mengambil hadis Nabi SAW. Sampai Nabi lega, maka baginda pun telah menyuruhnya dengan bersyahadah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruhnya. Barang siapa yang telah bersaksi ia dengan keduanya, yakni kedua kalimah syahadah, diharamkan daripada api neraka. Yakni beramal dengan 2 kalimah syahadah. Jadi Nabi suruh Sayyidina Ali ucapkan, dan hakikatnya adalah untuk ucapan Nabi SAW sendiri. Jadi saya tutuplah dengan kisah, daripada satu kisah. Syahadah ni apa yang kita harapkan dapat kita tuturkanlah pada lidah kita, terutama sekali ketika mana kita berhadapan dengan sakarat. Sebab tu bila kita ziarah orang tengah nazak, talqinkan di telinganya la ilaha illallah, supaya dia dapat ucapkan kalimah tu sebelum dia meninggal. Jadi termasuklah Nabi suruh Sayyidina Ali ucap, tapi waktu suruh tu Nabi sendiri ucap syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ada cerita seorang tok guru besar hadis, sakit nazak juga. Jadi murid-muridnya dah ada keliling, tak dengar perkataan syahadah tadi daripada tuan guru tadi. Jadi murid ni nak suruh tuan guru mengucap, nak ditalkinkan ke tuan guru, rasa tak berapa kena tak. Rasa tak berapa beradab lah tuan guru ni. Cuba ucap syahadah tengok. Nak suruh tok guru rasa tak berapa kena. Jadi adalah anak murid, dia pakat-pakat macam mana kita nak bagi kita ni puas hati boleh dengar tok guru ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya dia tengah nazak. Jadi anak murid 2 orang ni pakat. Sementara duk tunggu tok guru tadi tu, dia bincang pasal hadis. Hadisnya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah kan. Siapa yang sebut la ilaha illallah dia masuk syurga. Maknanya ahli iman lah. Orang yang ada iman dia akan masuk syurga. Jadi dibacakan sama-sama tu macam mengulang hadis lah. Tapi diterbalikkan sanad. Sanadnya tu ditukar. Jadi anak murid tadi sengaja baca salah sanad dia. Jadi bila dia baca salah dekat kawan dia tu tadi, tok guru tu, kenapa kamu baca salah? Tengah-tengah nazak tu boleh cam tu, sanad hadis yang dibaca tu salah. Yang betulnya macam ni. Dia pun baca betul kan. Qala hadatsana fulan hadatsana fulan qala Rasulullah SAW man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia tok guru tu baca hadis tu tadi. Bila dia baca hadis tu tadi, legalah anak murid tu. Pasal apa? Pasal dia dengar sendiri tok guru menyebutkan la ilaha illallah tanpa ada unsur yang macam menyuruh-nyuruh lah kepada tok guru tadi untuk dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi inilah antara wasiat baginda Rasul SAW yang kita dapat bincangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita, dan jangan lupa juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sama-sama mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah yang sedang berjuang di Palestin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada mereka, memberikan ketabahan
kepada apa yang berlaku kepada mereka dan dijanjikan dengan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bantuan dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.